Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semalam saya baru saja selesai membaca, mengkaji, meneliti buku terbaru Profesor Madya Dr. Rozaimi Ramli berjudul Metodologi Memahami Hadis. Sebuah buku yang bagi saya bagus, banyak manfaatnya dan ingin saya berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan agar tuan-tuan dan puan-puan juga dapat membelinya, mengkajinya dan mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. Baik, sebelum itu, apabila saya mendapat buku ini, saya balik-balik tengok isi kandungannya, saya teringat kepada sebuah buku lain yang perbicaraannya hampir sama, yang berjudul edisi terjemahan Bagaimana Berinteraksi dengan As-Sunnah oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, edisi terjemahan terbitan ABIM tahun 1994. Saya beli dan baca tahun 1997 ya. Saya kalau baca buku, saya tulis tarikh dan di mana saya bacanya, di rumah, di mana saya terbang, baik katakan Tokyo ke, London ke, New Delhi ke. Kalau dalam penerbangan, saya tulis nombor penerbangan MH191, MH70, begitu ya. Itu cara saya. Dan setiap kali habis satu bab pun saya tulis tarikh dan di mana saya habis ketika itu. Dalam penerbangan ke, di mana-mana destinasi ke, ataupun di rumah ke, itu cara saya. Jadi ini saya beli dan baca pada Mei 1997. Baik, kembali pada buku ini ya. Sebuah buku yang Ustaz Rozaimi tulis ketika musim lockdown hampir 2 tahun ini ya. Alhamdulillah, dalam suasana lockdown itu beliau manfaatkan masa untuk menulis sebuah buku yang seperti mana beliau katakan di atas ini, apabila hadis sahih, pastikan pemahaman juga sahih. Tuan-tuan dan puan, ini satu yang betul sebab kita selama ni memberi fokus kepada darjat sesuatu hadis, sahih ke, hasan ke, kalau daif tu daif ringan yang kita boleh pakai untuk fadail amal ke dan sebagainya kan. Itu betul, itu penting, tetapi tidak kurang pentingnya juga untuk kita pastikan pemahaman kita terhadap hadis yang sahih itu adalah pemahaman yang betul. Sebab ada kalanya sebahagian agamawan, sebahagian ustazah, ada juga yang pemahaman mereka, nak kata salah, over pula, pemahaman mereka tidak tepat terhadap sesuatu hadis itu ya. Baik, beliau, Ustaz Rozaimi, dalam buku yang tebal ini ada banyak bab. Beliau bincang tentang bagaimana memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran, berdasarkan sababul wurud, berdasarkan bahasa Arab, berdasarkan maqasid syariat, berdasarkan riwayat-riwayat lain, berdasarkan hadis-hadis lain ya, berdasarkan dimensi dan sebagainya. Saya nak kongsikan 7 contoh ya daripada buku ini sendiri supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat perhatikan bagaimana pentingnya pemahaman hadis, bukan sekadar darjat hadis tetapi pemahaman hadis. Okey, bagi yang berminat, sebelum saya terlupa, bagi yang berminat, buku ini boleh dipesan di Shopee atau Lazada dengan harga RM30 ya. Baik, saya nak bawa contoh pertama di muka surat 20. Muka surat 20 ya, dalam bab memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Okay, sebelum itu saya nak bagi tahu contoh ni memang daripada buku Ustaz Dr. Rozaimi, tapi penjelasannya adalah susunan perkataan saya sendiri ya, bagi memudahkan tuan-tuan nak, kalau boleh baca sendiri ya. Jadi perkataan penjelasan adalah daripada saya sendiri, contohnya memang daripada buku Ustaz Dr. Rozaimi ni. Okay? Contoh pertama saya nak bawa ialah dalam bab memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Di muka surat 20 beliau mengemukakan contoh sebuah hadis yang bermaksud sesungguhnya mayat itu diazab akibat ratapan ahli keluarga. Hadis daripada Sahih Al-Bukhari.
Okey, ratapan ini menangis yang over, menangis yang berlebih-lebihan. Jika sekadar bersedih tak mengapa, Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam bersedih apabila anak kecilnya Ibrahim meninggal dunia. Meratap ini menangis yang meraung-raung, menjerit-jerit, memukul diri sendiri, memukul muka, badan, mengoyak-ngoyakkan baju dan sebagainya. Itu sebenarnya dilarang. Cuma dalam hadis ini, kalau secara zahirnya, jika seseorang meninggal dunia, jika orang di kelilingnya meratap, dia yang diazab secara zahir. Tetapi hadis ni kalau kita faham berdasarkan konteks Al-Quran, ia nampak bertentangan. Sebab dalam Al-Quran sebagai contoh ya, surah Fatir, surah ke-35 ayat ke-18, Allah SWT berfirman, seseorang yang dapat menanggung itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Okey. Demikian juga boleh rujuk dalam surah Al-An'am, surah nombor 6 ayat 164. So, macam mana ni? Okey. Jadi, Ustaz Rozaimi menjelaskan, hadis ini secara zahirnya menafikan konsep yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu seseorang itu tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Maka para ulama hadis mentakwilkan hadis ini dengan maksud dia diseksa kerana dia yang berwasiat kepada keluarganya untuk meratap kematiannya. Okey? Jadi bila orang tu dia sendiri yang berwasiat kepada ahli keluarganya untuk meratap kematiannya, barulah dia diseksa. Kalau dia tak pernah berwasiat sedemikian, lalu dia meninggal dunia, ahli keluarga yang sendiri-sendiri nak meratap tu, maka dia tidak diseksa. Ini contoh bagaimana kita memahami hadis bersama dengan Al-Quran. Ini penting sebab saya teringat ya, seorang ustaz selebriti dalam salah satu kuliahnya, masih ada lagi di YouTube. Dia berkata mayat ini ataupun jenazah ini sakit bila orang baca Yasin dengan tajwid yang salah di sisinya. Okey, dia tak bawa dalil, tapi bila saya dengar tu yang saya terus terlintas, ustaz ni mesti sedang refer pada hadis ni. Mesti dia sedang refer pada hadis sesungguhnya mayat itu diazab akibat daripada ratapan ahli keluarga. Jadi beliau pun mengkiaskan, menganalogikan orang yang baca Yasin ni, kalau dibaca dengan tajwid yang salah, jenazah atau mayat itu akan disakiti. Okey, akan merasa sakit apabila dibacakan Yasin dengan tajuk yang salah. Sampai-sampai beliau juga jelaskan kalau panggil budak-budak tahfiz baca tu, jangan panggil yang tahun 1, tahun 2. Sebab dia orang belum pandai baca lagi. Baca yang panggil yang dah senior ataupun yang dah grad ya. Demikian satu contoh bagaimana ustaz pun boleh salah faham terhadap hadis ini. Okey, saya ulangi, satu contoh yang baik, hadis juga kita perlu faham dengan kefahaman yang menyeluruh sebab sumber dalam Islam ni ialah Al-Quran dan Sunnah. Kita baca satu hadis, tidak boleh terus membuat kefahaman daripadanya, hendaklah juga diganding dengan Al-Quran. Dan di sini Al-Quran telah menyatakan dalam surah Fatir, surah ke-35 ayat 18, surah Al-An'am, surah nombor 6 ayat 1 nombor 4, seorang yang menanggung, yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa orang lain. Okey, ini satu contoh. Contoh kedua dalam bab memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. Alright, muka surah 40, 41, 42, 43 dan seterusnya. Jadi ringkasnya dalam bab ini, Ustaz Rozaimi menjelaskan dalam bahasa Arab ini sesuatu istilah itu boleh difahami dari aspek bahasa atau dari aspek syariat. Sebagai contoh solat, dari sudut bahasa ialah doa, dari sudut syariat ialah sesuatu ibadah yang bermula daripada takbir sehingga salam dengan pergerakan-pergerakannya dan juga bacaan-bacaannya ya. Jadi ada kefahaman, ada istilah tu difahami dari sudut bahasa atau dari sudut syariat. Jadi Ustaz di muka surat 40 membawa contoh tentang bid'ah, bahawa Nabi SAW melarang bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Kemudian ada pula riwayat daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahih Bukhari, yang menyebut bahawa senikmat, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Macam mana pula tu? Nabi kata semua bid'ah sesat. Umar pula kata ada bid'ah yang baik.
Kan? Jadi Ustaz menjelaskan bahawa apabila Nabi SAW menjelaskan semua bid'ah sesat, itu adalah dari sudut syariat. Apabila Umar berkata ni'matil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah lah ini, itu adalah dari sudut bahasa. Okey, apa beza bahasa dengan syariat? Sila rujuk dalam penjelasan dalam buku ini, dan dalam video-video saya pun saya ada jelaskan perkara ini juga ya. Dan ini sekali lagi satu contoh yang banyak ustaz-ustaz yang mencintai bid'ah, mereka tak faham perbezaan. Tak faham perbezaan sama ada bid'ah itu dibahas dari sudut bahasa ataupun dibahas dari sudut syariat. Padahal sebagai contoh, Imam Ibn Hajar Al-Haythami yang wafat tahun 974 Hijrah, dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah, beliau berkata ketika sedang bincang tentang bid'ah, beliau berkata yang maksudnya lebih kurang, sesiapa daripada kalangan ulama yang membahagikan bid'ah ni kepada baik dan sebagainya, yang mereka masukkan adalah dari aspek lughawiyah, dari aspek bahasa. Dan sesiapa daripada kalangan ulama yang berkata semua bid'ah ni sesat, mereka sebenarnya berbicara dari sudut syariah. Okey, saya sendiri ada banyak video, ada beberapa video dalam perkara ni, tuan-tuan boleh tonton dia. Jadi ini satu lagi contoh yang baik bagaimana sebahagian orang-orang agama, sebahagian ustaz-ustazah, mereka sendiri tak dapat nak bezakan apakah hadis itu difahami dari aspek syariat ataupun dari aspek bahasa ya. Macam mana kita nak bezakan syariat dengan bahasa? Ada, ustaz telah menjelaskan dalam buku ini. Sila baca, saya bagi contoh sahaja ya. Baik, contoh seterusnya. Okey, sekarang ini dalam bab memahami hadis. Memahami hadis berdasarkan sababul wurud. Sebab-sebab kelahiran hadis itu, sebab-sebab kedatangan hadis itu. Di muka surat 73, beliau mengemukakan sebuah hadis sebagai contoh. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah dan jihad. Okey, maaf sekali lagi ya. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tetapi jihad dan niat itu masih ada, dan apabila kamu diminta keluar, maka keluarlah. Okey. So hadis ni menerangkan tidak ada hijrah. Alamak, saya baru plan nak hijrah ke Perlis. Dah tak boleh hijrah ni, tak boleh, duduk sini je lah. Okey, jadi kalau baca sekadar lafaz hadis ini saja, tidak ada hijrah, kita akan menyangka tidak boleh lagi berhijrah ke mana-mana. Tetapi kalau kita mengkaji sababul wurud bagi hadis ini Nabi SAW sabda, sampaikan apabila baginda bersama umat Islam telah berjaya membuka kota Mekah, telah berjaya menguasai semula kota Mekah, warga Mekah pun Rasulullah maafkan dan mereka semua memeluk Islam. Maka apabila kota Mekah itu telah pun dimiliki oleh umat Islam, tak perlu lagi lah untuk hijrah keluar daripada Mekah, sebagaimana apa yang baginda lakukan sebelum itu. Sebab sebelum itu kota Mekah dikuasai oleh kaum kafir Quraisy kan. Jadi baginda dan umat Islam terpaksa berhijrah ke Madinah. Sekarang ini bila telah pun dikuasai kota Mekah itu, ia milik umat Islam, maka tidak ada hijrah, bermaksud tak perlu lagi kita berhijrah ke luar. Tidak perlu lagi berhijrah keluar daripada kota Mekah. Jadi ini pentingnya mengetahui sababul wurud. Contoh lain, sekarang ini memahami hadis. Okay, dalam bab memahami hadis berdasarkan ilmu maqasid syariah. Okay? Maqasid syariah. Sebab maqasid syariah ni kita tahu tujuan syariat ini secara mudahnya adalah untuk memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, keturunan, harta, dan ada juga yang sebut untuk memelihara maruah. Okey, ini antara objektif-objektif agama. Okey, dan di sini di muka surat 94, Ustaz mengemukakan sebuah hadis sebagai contoh yang bermaksud jika ada bagi Allah khalifah di bumi dan dia memukul belakangmu dan mengambil hartamu, maka hendaklah kamu taat. Jika tidak ada khalifah, biarlah kamu mati dalam keadaan kamu menggigit akar pokok. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Secara zahir kalau baca hadis ni macam ni hadis ni orang pro politik zaman dulu ni.
hadis maudhu' ni, saja cipta saja ni. Okey, padahal pemahaman hadis ini adalah dari sudut maqasid syariat, bahawa jika ada pemimpin yang zalim yang ingin mengambil harta kita, ingin merampas harta kita, dan kita pula tidak berada dalam suasana untuk menahan ataupun untuk berkata tak boleh ataupun untuk melawannya, maka membiarkan mereka ambil harta itu lagi penting agar nyawa kita ni masih lagi terpelihara. Ini worst case scenario, the lesser between two evils. Dalam kes yang dah memang sebegitu, antara dua mudarat, kita ambil mudarat yang lebih ringan ya. Jadi Ustaz menjelaskan muka surat 94, hadis ini sebenarnya menganjurkan agar rakyat tidak melawan kezaliman pemerintah jika dia lemah dan tidak mampu untuk melawannya. Ini kerana belakang badan yang dipukul dan harta yang diambil itu lebih ringan berbanding nyawa yang hilang akibat mempertahankan harta tersebut. Sudah tentu maqasid memelihara nyawa lebih utama dari maqasid memelihara harta. Ini cara kefahaman yang betul. Sebab hadis tadi secara zahir baca, ini hadis pro politik ni. Ini ada orang saja cipta zaman dulu ni, sengaja cipta hadis ni untuk bodek pemimpin ni, untuk bodek khalifah sebagai contohnya kan. Jadi sebenarnya ada penjelasan tentang hadis itu. Baik, contoh lain. Kita ke bab, saya dah tanda pun boleh hilang. Okey, tentang penyakit berjangkit. Kan, COVID-19 ni penyakit berjangkit. Okey, ada sebuah hadis. Ini memahami hadis berdasarkan hadis lain. Kita dalam bab memahami hadis berdasarkan hadis lain. Contoh yang saya bawa ini ialah di muka surat 185. Terdapat sebuah hadis yang bermaksud tidak ada jangkitan, kepercayaan sial, kepercayaan burung, kepercayaan bulan Safar, dan larilah kamu apabila melihat orang yang kusta seperti mana kamu lari apabila melihat singa. Hadis sahih Bukhari ya. Tidak ada penyakit berjangkit. Habis tu COVID-19 duk berjangkit ni macam mana? Kan. So hadis ini yang pertama tu, kalau kita ganding pemahamannya dengan sebuah hadis lain, riwayat Imam Al-Bukhari juga, di mana baginda bersabda, maksudnya apabila kamu mendengar taun berada di satu tempat, maka janganlah memasukinya, dan apabila ia melanda satu tempat yang kamu ada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar kerana lari daripadanya. Macam ada penyakit berjangkit pula, Nabi suruh yang ini, hadis ini macam konsep kuarantin lah kan, supaya penyakit tu tidak merebak, tidak berjangkit. So macam mana ni? Kan, jadi Ustaz menjelaskan, melihat kedua hadis ini, ulama merumuskan bahawa sebenarnya penafian yang terdapat dalam hadis pertama tadi bukanlah penafian terhadap jangkitan penyakit secara mutlak, tetapi ia menafikan bahawa penyakit itu berjangkit dengan sendirinya tanpa izin Allah. Ini kerana orang jahiliah percaya bahawa penyakit mempunyai kekuatan sendiri untuk menjangkiti makhluk, sedangkan kesemua itu berlaku dengan izin Allah. Jadi ini bab menerangkan bagaimana sesuatu hadis itu kita dapat faham dengan lebih tepat apabila digandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Sebab hadis-hadis ini ia saling menjelaskan antara satu sama lain. Okey, contoh lain. Sekarang ini dalam bab memahami hadis berdasarkan metafora ataupun kiasan. Ini salah satu lagi dalam bidang bahasa Arab. Setengah perkataan itu maksud sebenarnya ialah metafora ataupun kiasan, ya, bahasa kiasan. Dan di muka surat 198 Ustaz membawa contoh hadis Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarkanlah mayat kamu syahadah, yang ini tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi dah mati nak ajar macam mana?
Kan? Jadi Ustaz menjelaskan bahawa mautakum di situ hanyalah kiasan, tetapi maksud sebenar ialah orang yang menghampiri kematian, orang yang sedang nazak, orang yang menghampiri sakaratul maut. Itu yang dimaksudkan sebagai mautakum, bukannya orang yang sudah mati. Okey? Ini penting sebab saya sendiri pernah dengar seorang ustaz dalam rangka hendak membela majlis tahlil. Tahlil ni kan la ilaha illallah, dia membaca hadis ni. Dia katakan, Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi orang sudah mati, kita pun bertahlil la ilaha illallah. Okey, padahal mautakum di sini ialah orang yang menghampiri kematian, belum lagi mati, ya. Menghampiri kematian kerana mautakum itu adalah dari sudut metafora ataupun bahasa kiasan. Contoh yang terakhir, banyak pula ya contoh terakhir, memahami hadis berdasarkan pembuktian saintifik. Okey? Right. Apabila hujan lebat, Nabi SAW pernah berdoa. Kita sekarang di muka surat 212. Baginda pernah berdoa, Ya Allah, turunkanlah hujan ni di sekeliling kami dan jangan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah ia di atas bukit, gunung, kota-kota, bukit kecil, lembah-lembah dan tempat pokok tumbuh. Hadis sahih Al-Bukhari. Kenapa tak doa saja agar hujan ni berhenti? Kan lagi senang. Ya Allah, hentikanlah hujan ini. Okey, sebaliknya Nabi doakan agar hujan ini dialihkan ke tempat lain. Lalu Ustaz menjelaskan bahawa tidak dia doakan berhenti, tetapi didoakan hujan itu dialihkan ke tempat lain kerana ekosistem bumi ini memang ada tempat yang perlukan hujan, dan hujan ini pokok ada yang perlu, haiwan ada perlu, bukan kita saja. Okey, jadi hujan ini ada manfaatnya. Antara manfaatnya terbongkarnya aktiviti pembalakan yang kononnya harimau suka, tetapi kan baru-baru ini ya. Jadi ini satu contoh lagi tentang memahami hadis dari sudut sains. Baik, itu 7 hadis yang saya kemukakan, dan kita dapat lihat betapa pentingnya cara yang sahih dalam memahami hadis sahih. Hadis-hadis yang saya baca tadi itu sahih, tapi betapa pentingnya kefahaman yang sahih daripada hadis-hadis tersebut, ya. Ya, jadi itu sebagai contoh. Baik, sebelum berakhir satu kritikan tentang buku ini. Bagi saya kritikannya adalah tentang font Arab. Okey, font Arabnya kalau boleh nampak, okey, ia agak sukar untuk dibaca. Saya telah bertanya kepada Ustaz Dr. Rozaimi tentang hal ini. Beliau menerangkan apabila beliau menulis asalnya memang guna font tradisional Arabik. Cuma penerbit pula dalam rangka nak menerbitkan buku ini, mereka tak ada font tersebut. Okey, jadi moga-moga dalam terbitan akan datang perkara font ini dapat diperbaiki, dapat diperkemaskan supaya mudah baca. Sebab bagi saya, dan saya anjurkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila baca buku, baca sekali teks Arabnya, baca dulu, kemudian anda berlatih terjemah sendiri. Kemudian anda bandingkan pula terjemahan yang dikemukakan oleh penulis buku. Itu salah satu cara untuk kita belajar bahasa Arab. Okey, kita baca hadis, sambil itu kita try terjemah sendiri. Okey, kita baca hadis, kita tutup dulu, kita baca saja, kita terjemah sendiri, kemudian kita banding hasil terjemahan kita dengan terjemahan ustaz macam mana. Kita baca kata-kata ulama yang dikemukakan. Okey, kita baca dulu, kita terjemah sendiri, kemudian kita tengok, okey, sepatutnya terjemah macam ni. Dengan itu cara kita dapat belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ni jangan sekadar kaifahal apa semua tu ya anti tak. Kita nak baca kitab-kitab turas. Kita bukan nak tonton Al Jazeera, kita bukan nak baca surat khabar Arab, kita nak baca kitab-kitab klasik kan, kitab-kitab turas. Dan kitab-kitab turas tu bahasa Arab dia kadang-kadang tu macam dulu, ingat tak kita belajar zaman sekolah bahasa Melayu klasik. Jadi ada perbezaannya sedikit sebanyak, dan melalui cara inilah kita dapat belajar untuk membaca teks Arab daripada kitab-kitab lama. Jadi kita baca, kita terjemah, kemudian banding terjemahan tu. Okey? Jadi bila ada buku yang ada teks Arab macam ini bagus, ada teks Arabnya, ada terjemahannya, manfaatkannya untuk kita belajar bahasa Arab, kita berlatih untuk menterjemah sendiri, ya. Baik. Demikian ulasan saya terhadap buku ini. Buku yang bagus, saya sangat-sangat syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memilikinya,
membacanya, mengkajinya dan memahaminya dengan baik. Baik, sehingga sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.